Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya Mariana binti Ali, peserta SPHU batch ke-10 membawa satu tazkirah ringkas bertajuk 9 persiapan rohani menurut Imam Nawawi. Banyak yang perlu disediakan dan dilakukan sebelum berangkatnya kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Persiapan awal, mental dan rohani terutamanya mesti dititik beratkan supaya pemergian ke tanah suci benar-benar dapat menyucikan jiwa dan menguatkan akidah. Dalam usaha meraih haji mabrur, maka para bakal haji diharapkan dapat melakukan pematangan sikap, ikhlas, sabar, saling membantu dan amalan beragama. Hendaklah dipahami betul-betul segala perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah mahupun persiapan rohani dan jasmani, spiritual dan fizikal. Baiklah, marilah sama-sama kita melihat 9 persiapan rohani menurut Imam Nawawi. Yang pertama, tashih niat. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, mendapat keredaan ibu dan ayah. Yang keempat, menyediakan bekalan yang halal. Yang kelima, menyelesaikan semua hutang piutang. Yang keenam, mencari teman perjalanan. Yang ketujuh, menyediakan bekalan perjalanan melebihi keperluan. Yang ke-8, membuat wasiat. Dan yang terakhir, ke-9, mengamalkan zikir dan doa sepanjang perjalanan yang diriwayatkan oleh Nabi dan salafus salihin. Baiklah, mari kita melihat yang 9 pesanan yang pertama tu. Okey, yang pertama, tashih niat. Dalam menunaikan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan haji dan umrah yang diwajibkan ke atas diri seseorang Muslim, perlulah dibersihkan hati dari segala cacat cela dengan berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, niat ini semestinya diselidiki selalu dan diperbetulkan supaya janganlah terpesong niat sebenar pergi menunaikan ibadah haji dan umrah kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keredaannya semata-mata. Dengan itu, haruslah ditanamkan semangat dengan perasaan tulus dan ikhlas, serta belajar bebaskan diri dari segala tekanan duniawi yang akan memberatkan fikiran sepanjang pelaksanaan haji. Yang kedua, bertaubat. Bertaubat atas kesemua dosa dan kelalaian kita terhadap suruhan Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan segala yang makruh dan perbuatan-perbuatan mungkar. Bersihkan diri dari segala dosa dan perbuatan lampau yang telah banyak kita lakukan dengan melakukan salat taubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu bertaubat daripada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat taubat nasuha. Menyesal atas segala perbuatan dosa, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut, berazam tidak akan melakukan lagi dosa-dosa itu. Jika berdosa kepada sesama insan, maka hendaklah memohon maaf dari orang tersebut, dan jika dia mengambil hak seseorang, maka hendaklah dia memulangkan hak mereka itu. Seterusnya, yang ketiga, mendapat redha ibu dan ayah. Berusaha untuk mendapat keredaan ibu ayah walaupun tidak sewajarnya ibu ayah melarang anak daripada melakukan ibadah haji yang wajib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Yang keempat, menyediakan bekalan yang halal. Allah Ta'ala itu baik dan bersih. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik dan bersih. Jadi, sediakanlah wang yang halal, wang daripada sumber yang halal.
Penggunaan wang yang haram menurut jumhur ulama, hukum ibadahnya sah tetapi perbuatannya berdosa. Seterusnya yang kelima, menyelesaikan semua hutang piutang. Hutang piutang ni terbahagi kepada dua. Pertama, hutang untuk tunaikan umrah. Yang kedua, hutang dengan manusia. Baiklah, sama-sama kita lihat. Yang pertama ni, berhutang untuk menunaikan umrah. Harus berhutang menunaikan umrah. Harus hukumnya ya. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, mampu membayar semula hutang tersebut. Dan pinjaman itu tidak ada unsur riba. Dan yang ketiganya, pinjaman itu dilakukan untuk menunaikan umrah sahaja. Okay, baik, yang kedua, berhutang dengan orang. Berdasarkan jawatan kuasa penasihat ibadah haji, jika hutang berjadual dengan bank, ada duit lebih, dibenarkan buat umrah. Seterusnya yang kedua tu, jika hutang peribadi, tidak dibenarkan menggunakan duit lebihan untuk buat umrah, melainkan selesai hutang, barulah boleh melakukan umrah. Yang keenam, mencari teman perjalanan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Tujuan mencari teman perjalanan, yang pertama, tolong menolong dalam perkara kebaikan. Yang kedua, menasihati ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, membantu melakukan ibadah sepanjang berada di Makkah. Yang ketujuh, menyediakan bekalan perjalanan melebihi keperluan. Hadis riwayat Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, berinfaklah atau memberilah dan jangan menghitung-hitung kerana Allah akan menghitungnya untukmu. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Mengapa perlu bekalan perjalanan melebihi keperluan? Sebab yang pertama, memenuhi keperluan infak dan sedekah. Kerana di sana ruang bersedekah akan menjadi sempit jika bekalan yang dibawa itu hanya cukup-cukup. Yang kedua, mungkin kita akan terjumpa orang yang memerlukan bantuan dalam perjalanan seperti putus bekalan, hadapi musibah seperti kehilangan duit, kecurian dan sebagainya. Yang ke-8, membuat wasiat. Rancang tulis wasiat selewat-lewatnya 6 bulan sebelum berangkat menunaikan haji atau umrah. Itu yang sebaik-baiknya. Manakala hibah, wakaf dan zakat buat sebagai wasiat. Dan yang terakhir, mengamalkan zikir-zikir dan doa sepanjang perjalanan yang diriwayatkan oleh Nabi dan salafus salihin. Setiap pekerjaan ada doa dan zikir-zikir tertentu, bermula daripada kita bangun tidur dan sehinggalah selesai semua perkara ibadah ketika berada di sana. Amalan kita pula akan menjadi bertambah baik. Sekian. Tujuan sebenar kita menunaikan haji dan umrah ialah untuk memperbaiki jiwa. Maka kita perlulah membuat persediaan awal yang mantap agar kita mendapat satu kebaikan yang amat besar daripada ibadah haji dan umrah tersebut. Setiap hari, keadaan diri kita mestilah lebih baik dari yang sebelumnya. Hari ini lebih baik dari semalam dan begitulah seterusnya, iaitu pembaikan yang berterusan. Oleh itu, jemaah perlu secara sedar untuk berniat melakukan persiapan rohani, mental, spiritual kerana ia akan membersihkan diri daripada segala cacat dan celah. Dengan demikian, kita dapat berangkat dalam keadaan bersih dan suci, terlepas dari segala beban duniawi yang akan membebankan fikiran sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji. Usahakan agar perjalanan rohani ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, serta berharap ibadah hajinya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi haji yang mabrur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji yang mabrur tiada ganjaran yang sesuai melainkan syurga. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.